بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا يا الله، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا عليم، يا عليم، يا عليم. Wahai Zat yang Maha Mengetahui, Allahumma ya Alim, infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا يا أكرم الأكرمين، وأكرمنا يا أكرم الأكرمين، وأكرمنا يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarlah ilmu yang manfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu untuk kami ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Kami memohon perlindungan darimu ya Allah dari siksa neraka. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari siksa neraka. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan sangkaan waham, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah kepada kami ma'rifat ilmu, dan perelokkanlah akhlak kami. Perelokkanlah akhlak kami ya Allah dengan sopan santun. Mudahkanlah kami memasuki pintu-pintu keutamaanmu. Bangkitkanlah semangat kami dari berduka cita akan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, sampaikanlah pemahaman sebagaimana para nabi, kefasihan sebagaimana hafalan para rasul, pantas memperolehi ilham sebagaimana para malaikat yang Engkau dekatkan denganmu. Dan muliakanlah kami ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, muliakanlah kami ya akramal akramin, wahai Zat yang sangat maha mulia. Dan semoga selawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, dan cahaya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat baginda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dipersilakan Faizah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala al-Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hari ini kita masuk yang kedua. Hari ini kita masuk mengenai tajuk susu gaduh dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak tutup ke? Tak tolong tutup saya. Berdesing telinga bunyi. Boleh mulakan Ada 3 versi yang menceritakan susu galuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Versi yang pertama boleh dipercayai
yang ditulis oleh penulis riwayat hidup dan salasilah, dan mereka menyebut bahawa salasilah Muhammad dapat dikesan hingga ke Adnan. Versi kedua penuh dengan kontroversi dan tanda tanya, dan salasilahnya dikesan melewati Adnan dan berbalik ke Ibrahim. Sementara versi ketiga ternyata terdapat beberapa bahagian yang tidak tepat. Dapat dikesan salasilahnya melewati Ibrahim dan hingga ke Nabi Adam alaihi salam. Setelah mengkaji dengan sepintas lalu, maka dipercayai bahawa fakta terperinci perlu dicari. Yang pertama, mencari salasilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Versi yang pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang bergelar Syaibah bin Hashim dinamakan Amru bin Abdul Manaf yang bergelar Al-Mughirah bin Qusay, juga bergelar Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kalau tulisan lam waw hamzah itu ya. Lu'ay. Lam waw itu hamzah itu ya. Oh, Lu'ay. Okay. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahru yang bergelar Quraisy, dan kemudian waknya dinamakan dengan nama Quraisy bin Malik bin An-Nadar, juga bergelar Qais bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah, juga bergelar Amir bin Elias bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Versi kedua, Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Awas bin Buz bin Komwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Bildas bin Yadlof bin Tabikh bin Jaim bin Nahishi bin Mahri bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Al-Da'a bin Hamdan bin Sambir bin Yatrabi bin Yahzin bin Yalhan bin Ar-Ra'wi bin Aid bin Dishan bin Aisar bin Afnan bin Aiham bin Muksar bin Nahis bin Zaris bin Nahis bin Zaris bin Sami bin Mazi bin Auda bin Aram bin Qaidar bin Ismail putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Versi kedua. Yang ketiga, sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam bermula daripada ibu tarikh iaitu Azar bin Nahur bin Saru' bin Ru'yu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamik bin Washilak bin Akhnuh yang dikatakan Nabi Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlai bin Qainat bin Anusha bin Shit bin Adam alaihi salam. Ada nak hurai-hurai? Itulah anak 3 versi kan. 3 versi daripada Nabi sampai kepada Nabi Adam ni. Jadi versi yang pertama tu yang kata paling apa ni? Kita kata paling sesuai, boleh dipakai lah, paling sahih lah. Yang versi pertama tu. Kita pun kalau boleh, kalau hafal dekat tu pun jadilah dekat Adnan. Saya boleh hafal dekat Kilab ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin apa ni? Qusay bin Kilab tu je. Jadi kalau boleh kita hafal sampai Adnan lah. Sampai Adnan. Itu kita dia ada pokok ni pun saya dah tengok dalam buku yang kita cadang sebelum ni tu.
Dia pun sampai dekat ni aja, sampai dekat Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kat 20 kot, kat 20. Kat nenek dia tu. Sampai dekat Adnan. Jadi itulah dia kata tadi yang kedua, iaitu yang salah silanya kesan melewati Adnan ni, yang kedua ni dia kata kontroversi dan ada tanda tanya lah. Di kalangan ahli sejarah pun sama lah. Lebih-lebih lagi lah yang ketiga ni, versi yang ketiga ni yang daripada Nizar, itu Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim sampailah kepada Nabi Adam. Itu lagi lah. Okey, itu je lah nak komen kat situ. Okey. Yang kedua, keluarga Nabi. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar Bani Hashim, sempena nama datuknya Hashim bin Abdul Manaf. Sedikit mengenai Hashim dan keturunannya. Hashim, seperti yang diceritakan sebelum ini, tugas Hashim ialah memberi makan dan minum kepada jemaah haji. Tugas ini diserahkan kepadanya apabila putra-putra Abdul Manaf dan anak-anak Abdul Ad-Dar bertolak ansur bersetuju membahagikan tugas antara mereka. Hashim seorang kaya lagi amanah. Dialah orang pertama yang menjamu jemaah makan roti benyek dalam sup. Nama pertamanya ialah Amru, tetapi dia dipanggil Hashim kerana kerjanya mengoyak-ngoyak roti untuk jemaah haji. Dia juga orang pertama yang memulakan dua perjalanan orang Quraisy pada musim panas dan musim sejuk. Diriwayatkan dia mengembara ke Syria sebagai saudagar. Di Madinah, dia mengahwini Salma, anak perempuan Amru dari Bani Adi bin An-Najjar. Dia tinggal bersama istrinya sekian lama di Madinah dan kemudian bertolak lagi ke Syria ketika istrinya mengandung. Dia meninggal dunia di Gaza, Palestin pada 497 tahun Masihi. Kemudian istrinya melahirkan Abdul Muttalib dan buat sementara dinamakan Syaibah kerana uban di kepalanya, dan dia dibesarkan di rumah bapanya di Madinah. Tiada seorang pun keluarganya tahu mengenai kelahiran anak ini. Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Saifi, Nadla, Abdul Al-Muttalib, dan 5 orang anak perempuan, iaitu Ashika, Khalida, Daifah, Ruqiyah dan Jannah. Okey, apa nak tambah? Tentang apa ni, Hashim ni kan, Hashim. Rupanya Hashim ni makna kepada tugas dia, kerja dia. Itu kerja dia, itu ada 2 kah? Istiqa ya, dalam bahasa Arab dia panggil, bagi minum kan kepada jemaah haji. Ar-rifada, beri makan. Beri makan tu lah macam Pak Izzah baca tadi. Beri makan iaitu dia ada ni, apa ni, dia ada roti, bagi roti. Kerja dia ngoyak roti tu. Hashim tu maknanya, ni makna Hashim tu satu yang makna benda tu dah terkoyak lah. Kalau kita tengok dalam ayat apa nak cerita tentang hari kiamat tu. Hashiman tazruhur riyah. Hashiman tazruhur riyah. Anak angin dah koyak-koyak kan dah. Mungkin apa ni, langit ke apa dah jadi macam koyak-koyak dah. Ni maknanya Hashim tu makna dia asalnya koyak-koyak. Sebab dia mengoyak roti untuk jemaah haji. Kemudian dia juga memulakan 2 perjalanan tu. Yang cerita li'ila fi Quraisy. Ni dia lah ni.
mengenai ayat li'ilafi Quraisy lah. Itu membuat dua perjalanan, satu ke Syam, Syria, satu lagi ke Yaman. Perjalanan menjalankan perniagaan kan. Itu satu. Satu lagi nak sebut, ada dalam keluarga ni juga, dia anak daripada Abdi Manaf ni nama Al-Muttalib, dia tak nama Abdul Muttalib. Saya jumpa dalam buku tu juga, buku yang kita cadang mula-mula tu. Nama Al-Muttalib, anak kepada Abdi Manaf. Ada kan Abdi Manaf? Ni anak kepada Hashim, anak kepada Hashim. Dan anak ni anak yang ke berapa? Anak lelaki Al-Muttalib ni anak lelaki dia yang bongsu lah kot ni, bongsu lelaki lah kot. Kan? Anak yang bongsu. Bongsu kan. Dia mengandung kan waktu Gitu. ya. Okey. Kemudian nak kenal tentang Abdul Muttalib. Itulah nenek kepada nenek kepada Nabi kita lah, Abdul Muttalib. Okey. Yang kedua, Abdul Muttalib. Seperti yang diketahui bahawa selepas kematian Hashim, tugas menjamu makanan dan minuman jemaah terserah kepada saudaranya Al-Muttalib bin Abdul Manaf, terkenal orang yang amanah, murah hati dan dipercayai. Apabila Abdul Muttalib membesar sebagai seorang budak, bapa saudaranya Al-Muttalib terdengar mengenainya lalu datang ke Madinah untuk mengambilnya. Setelah melihat air matanya berlinang turun ke pipi, lalu Al-Muttalib memeluk dan membawanya menaiki unta. Bagaimanapun, budak itu enggan mengikutnya ke Makkah sebelum mendapat izin ibunya. Al-Muttalib mohon kepada ibunya untuk membawanya ke Makkah, tetapi wanita itu enggan. Bagaimanapun, dia berjaya meyakinkan ibu budak itu, anak anda ke Mekah untuk mengambil alih kuasa bapanya dan dia akan tinggal tidak jauh dari rumah suci. Ketika di Makkah, orang ramai hairan melihat Abdul Al-Muttalib dan menganggap dia ialah hamba Al-Muttalib. Al-Muttalib memberitahu, dia anak saudara saya, anak lelaki saudara saya Hashim. Budak ini dibesarkan di rumah Al-Muttalib dan apabila Al-Muttalib meninggal di Badman, Yaman, maka Abdul Al-Muttalib mengambil alih dan mengurus serta memelihara kedudukan orang-orangnya, malah mengatasi kebolehan datuk-datuknya dengan sifat mulia yang menyebabkan penduduk Makkah menyayanginya dan memandang tinggi terhadapnya. Apabila Al-Muttalib meninggal dunia, Naufal merampas kuasa Abdul Al-Muttalib, lalu Abdul Muttalib minta bantuan orang Quraisy. Tetapi mereka ingin berkecuali daripada menghulur bantuan kepada mana-mana pihak. Akhirnya dia menulis surat kepada bapa saudaranya sebelah ibu, Bani An-Najjar, mohon bantuan. Bapa saudaranya Abu Sa'ad bin Adi, saudara sebelah ibu, segera memasuki kota Makkah dengan mengetuai 80 orang berkuda dan berkemah di Abtah, Makkah. Abdul Al-Muttalib menyambut mereka lalu menjemput ke rumahnya, tetapi kata Abu Sa'ad, biar aku berjumpa Naufal dahulu. Dia mendapati Abu Naufal sedang duduk bersama beberapa orang tua Quraisy di bawah lindungan Kaabah. Abu Sa'ad menghunus pedangnya lalu berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, sekiranya kamu tidak mengembalikan anak ini kepada anak saudaraku, apa yang kamu telah ambil akan aku bunuh kamu dengan pedang ini. Naufal terpaksa menyerah segala yang dirampasnya dan
kaum bangsawan Quraisy menjadi saksi kata-kata itu. Kemudian Abu Sa'ad pergi ke rumah Abdul Al-Muttalib dan tinggal selama 3 malam sambil mengerjakan umrah sebelum berangkat pulang ke Madinah. Kemudian Naufal membuat satu pakatan dengan Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf menentang Bani Hashim. Apabila puak Khuza'ah ternampak sokongan Bani An-Najjar terhadap Abdul Al-Muttalib lalu berkata, dia ialah anak kita, juga anak anda. Kami punya banyak sebab untuk menyokongnya daripada anda. Salah seorang daripada mereka ialah ibu kepada Abdul Manaf. Mereka menuju ke rumah An-Nadwa lalu membuat pakatan dengan Bani Hashim menentang Bani Abdul Syams dan Naufal. Pakatan inilah yang kemudiannya menjadi sebab utama untuk menakluki Makkah. Abdul Al-Muttalib pernah menyaksikan 2 peristiwa penting sepanjang hidupnya, iaitu menggali telaga Zamzam dan serangan gajah. Okey, Ya, menggali telaga Zamzam kan. Abdul Muttalib lah dia dia mendapat mimpi ya. Kalau kita tengok dalam cerita lain dia mimpi. Kemudian dia dalam mimpi dia tu dinampakkan diilhamkan ada tempat dia terus tinggal di situ terus memang ada keluar. Telaga Zamzam ni satu ketika di kambus. Lepas tu dikambus oleh siapa nama yang Jurhum ke yang pergi mula-mula kan ya, Jurhum kan yang semua tu mula-mula pergi jumpa dengan Siti Hajar minta untuk duduk di kawasan tu. Tu ada berlaku apa ke dia orang apa ni timbuskan Zamzam tu. Jadi satu ketika teringatlah ada telaga Zamzam tu dan dia bermimpi Allah ilhamkan pada dia galilah keluarlah. Kemudian dia juga dialah orang yang menyaksikan tentang serangan tentera bergajah tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tu al-fil maksudnya tu. Serangan gajah tu. Masa itulah masa siapa Abraha datang daripada Yaman untuk meruntuhkan Kaabah. Kenapa agaknya dia nak runtuh Kaabah tu, Abraha tu? Apa sebab dia? Dengki kan? Tengok Baitullah famous lah, orang datang ke situ orang tak pergi tempat dia. Dia very famous, dia Kaabah ni jadi famous. Taklah kalau boleh nak bina satu macam Kaabah juga supaya dapat di makmurkan oleh orang Arab, supaya orang Arab tak lagi ni pergi ke sana pula. Yang dinamakan Al-Qullais kan, nama dia Al-Qullais tempat dia tu yang dia bina tu. Jadi kerana dia dengki itulah maka dia yang dia boleh sangat terdesak untuk nak pergi ni Kaabah ni siapa agaknya? Ada bisa dengar tak cerita apa orang Arab buat pada Qullais dia tu? Dia arak Ada orang Arab dia tahu kata Abraha ni mempunyai niat yang buruk macam tu. Orang Arab lah yang dia sayang kepada Kaabah ni. Dia pergilah menyusup masuk, dia pergi buang najis kat dalam Qullais tu. Tu yang dia marah bila diberitahu bahawasanya ni adalah dilakukan oleh seorang dari Makkah sana datang dan buang air besar kat situ. Dia lagi marahlah, tu yang sampai sebab dia nak pergi runtuh Kaabah. Al-Qullais tu macam gereja ke agaknya ya? Qullais. Dia macam church, macam gereja, macam apa? Tempat juga kan? Tempat untuk tempat menjadi juga kan? tumpuan. Jadi tumpuan kepada orang lah. Kalau nak jadikan macam Kaabah jugalah.
dengan puan. Tapi tak berjaya lah. Itu yang yang dilalui oleh Abdul Muttalib. Dan pada masa itu bila Abraha datang, dia terus suruh orang dia pergi pergi ambil unta Abdul Muttalib kan. Mana pergi ambil sajalah ambil unta tu. Mungkin nak bagi naik orang kata apa? Nak bagi naik darah Abdul Muttalib lah. Kemarahan. Timbul kemarahan. So kata ekor, habis dia ambil. Dia ambil. Kemudian diketahui oleh Abdul Muttalib. Jadi macam mana? Cerita dia, jadi dia Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraha lah. Panggil Abraha pergi jumpa dia. Sampai Abraha tanya, apa kamu nak? Saya nak unta saya lah balik. Allah, dia kata, ada apa kat unta ni? Kamu tak heran kan dengan Kaabah yang kami nak unturkan ni? Dia kata, Abdul Muttalib, dia jawab, dia kata, tu unta saya. Ini rumah tu adalah rumah ada orang yang jaga dia. Allah lah. Jadi lepas tu lagi marahlah Abraha. Mereka pun mulalah nak melakukan serangan. Adalah satu dia kan. Macam mana gajah tu tak nak berjalan, duduk tam tu je, tak nak marah ke Kaabah, tak nak. Dia nak balik ke Yaman, sampai lastnya arsala alaihim tayran ababil lah. Datang daripada sebelah laut sana. Ni macam cuaca gelap ya, mana gelap burung tu lah. Burung tu datang membawa hajaratan min sijjir. Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihajaratin min sijjir. Setiap burung tu bawa batu yang ada batu yang berapi lah. macam baru. Bila kena je akan jatuh luruh habislah daging-daging tu semua, daging-daging mereka. Itulah yang berlaku, yang disaksikan oleh Abdul Muttalib sebenarnya. Abdul Muttalib pada masa tu dia pun macam maknanya tentu Allah akan melakukan sesuatu. Itulah Allah hantar burung ababil, yang mana pada masa tu dia ajak kaum dia, kaum kabilah dia semua pergi ke berteduh di satu bukit ke, tengok di sana apa berlaku. Itu dialah yang menyaksikan dengan orang-orang Mekah pada ketika itu, nak menunjukkan bahawasanya Allah memelihara Kaabah daripada dibinasakan oleh tentera bergajah ni. Dan tak lama pada masa tu, lepas tu lahirlah Nabi kita kan. Itu sebab nama tahun gajah. Nabi lahir bila? Tahun gajah. Maksudnya tahun tu jugalah lahir Nabi kita. Okey. Ustazah, saya ni confused Ustazah. Sekarang ni kita jadi dua Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib dengan Al-Muttalib. Macam mana baca paragraf ni? Dia adik-beradik Hashim ke? Yang dikata saudara dia pula, bukannya Al-Muttalib sama sibling lah dengan Hashim. Dia sibling. Dia beradik lah. Al-Muttalib anak dia. Anak saudara dia Abdi Manaf tu dua beradik lah dengan Hashim tu kan. Abdi Manaf kan. Betul, daripada Abdi Manaf tu lahir Al-Muttalib tu. Al-Muttalib daripada dengan Hashim dia beradik lahir lah. Abdul Muttalib kan. Jadi apa? Anak saudara dia. Anak saudara lah. Orang Arab ni dia suka menamakan anak daripada keturunan. Ikut keturunan. Kan? Sopo aja nama kadang-kadang. nama Dia Al dengan Abdul Muttalib. Al dengan Abdul Muttalib. Al-Muttalib dengan Hashim ni beradik. Hashim ni anak dia Abdul Muttalib. Jadi Hashim ni meninggal, Al-Muttalib yang membela Abdul Muttalib. Yang bawa ke Mekah kan? macam tu ya? Yeah.
Kalau tengok dia punya tree tu lagi clear sikit lah. Tree tu mana Hashim dengan Al-Muttalib ni sibling. Adik-beradik Hmm. Abdul Muttalib yang datuk Nabi ni Anak kepada Hashim. Hashim. Anak kepada Hashim. Anak kepada Hashim. Jadi bila masa kan wife dia mengandung, dia pergi ke Syria, so dia meninggal kan. Jadi dia tak ada bapa. Jadi yang bela dia ni adalah bapa saudara lah. Nama Al-Muttalib. Al-Muttalib. Al-Muttalib bela Abdul Muttalib. Mereka tak kisah nama orang sama ya nama. Dan tu mereka pun nama cucu apa nama tok Ustazah kan? Okey. Salah satu sultan kita Sultan Johor lah. Sultan Johor dia akan gunakan balik nama tok dia tu pada anak dia, cucu cicit dia. Dia bukan guna, dia ambil, dia sapu bersih. Maimunah, Azizah, semua tu dia ambil, dia sapu bersih. Untuk nek dia lah tu. Dia ambil semua. Kita ada carta dia bagus ya, Datin Fats. Nampak. Jadi kita tahu siapa kan. Dulu saya nak kena cari ya. Tapi ini memang ada cerita ni dalam Berzanji kita kan. Keluarga Hashim ni. Adnan ni semua. Kita sekarang ni kita tak berapa nampak sangat. Kalau ada carta kita akan nampak jelas lah. Pagi tadi punya Tanyalah Ustaz pun ada dia mengesahkan Saidina Abu Bakar, dia pun berakhir dengan Adnan. So maknanya Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah daripada kumpulan yang sama, root yang sama lah. Sama. Ya, tadi. Masya-Allah. Okey. Teruskan. Okey. Ini cerita yang kita dah cakap-cakap di bawah ni. Bagi memendekkan cerita, Abdul Al-Muttalib mendapat perintah melalui mimpi untuk menggali telaga Zamzam di satu tapak tertentu. Dia menurut perintah itu dan mendapati barang-barang yang ditanam Jurhum ketika meninggalkan Mekah satu masa dahulu kerana terpaksa ada tertimbus di situ. Barang-barang yang ditemui ialah beberapa pucuk pedang, perisai dan 2 patung kijang bersalut emas. Dijumpai juga pintu Kaabah tertampal dengan pedang-pedang emas dan 2 patung kijang. Mulai saat itu, tradisi menyediakan air Zamzam bagi para jemaah pun bermula. Ketika air memancut dari telaga Zamzam, orang Quraisy membuat tuntutan agar mereka berkongsi mengusahakan air itu dengan Abdul Al-Muttalib. Tetapi ditolaknya dengan alasan bahawa Allah hanya memerintahkan dia seorang untuk melakukan tugas semulia itu. Untuk menyelesaikan pertikaian ini, mereka merujuk kepada ahli nujum Bani Sa'ad. Dalam perjalanan menuju ahli nujum, dengan kuasa Allah, mereka ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya yang mengesahkan bahawa Abdul Al-Muttalib berhak ke atas mata air suci itu. Ketika itu juga Abdul Al-Muttalib bernazar untuk mengorbankan seorang daripada 10 orang anaknya kepada Kaabah. Anak dia berapa orang? 10 orang kan? Anak dia 10. 10. Okey, teruskan. Peristiwa kedua ialah ancaman Abrahah As-Sabah Al-Habsyi, duta Habsyi iaitu Ethiopia ke Yemen. Dia dengki melihat orang Arab mengerjakan haji di Kaabah. Justru dia membina sebuah gereja besar di Sana'a dengan tujuan menarik para jemaah datang ke tempat itu daripada ke Makkah. Seorang daripada puak Kinana ternampak muslihat Abrahah. Lalu dia mencuri masuk ke dalam gereja pada satu malam dan mencemar tembok hadapan gereja dengan najis. Perbuatan ini menimbulkan kemarahan Abrahah. Lantas mengetuai satu bala tentera seramai 60,000 orang untuk memusnahkan Kaabah. Dia menunggang seekor gajah paling besar. Sementara tentera bergajahnya sebanyak 9 atau 13 ekor. Dia meneruskan perjalanannya hingga tiba ke satu tempat bernama
Al-Maghmas. Di Maghmas. situ dia Al-Maghmas. Maghrib. Dengar Maghrib. Ghain. Maghmas. Maghmas. Mana Arab ada jin. Mengemas. Maghmas. Mengemas. Ghain. Dengar Ghain. Maghmas. Dia meneruskan perjalanannya hingga tiba ke satu tempat bernama Al-Maghmas. Di situ, dia mengumpul kekuatan tentera dan bersiap sedia dengan tentera bergajah untuk memasuki Makkah. Setibanya di lembah Muhassar antara Muzdalifah dan Mina, gajahnya berlutut dan enggan maju ke depan. Cuma ke arah barat menuju Kaabah, ia enggan sambil melutut. Tetapi ke arah lain, utara, selatan atau timur, dia bergerak ke hadapan. Sementara itu, Allah melepaskan sekumpulan burung berterbangan, menghumban batu daripada tanah liat ke arah tentera, lalu terbakar dan ternampak sebagai mata pisau berwarna hijau melayang dengan dahsyat. Burung-burung itu seperti burung layang-layang dan pipit, dan setiap ekor mengangkat 3 biji batu. Satu pada paruh dan 2 lagi pada kuku tajam. Batu itu menghempap tentera Abraha dan memutus anggota tubuh mereka hingga terbunuh. Sebilangan besar tentera Abraha terbunuh dengan cara ini dan yang lain lari membawa diri serta mati di merata tempat. Abraha sendiri mendapat jangkitan dan jarinya terpaksa dipotong. Apabila kembali ke Sana'a, dia dalam keadaan menderita dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Orang Quraisy pula lari mencari perlindungan di pinggir bukit dan di puncak gunung. Apabila musuh tewas, mereka pulang ke rumah masing-masing. Peristiwa gajah berlaku dalam bulan Muharram, iaitu 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hujung bulan Februari atau awal Mac 571 tahun Masihi. Ia merupakan kurnia Allah ke atas Rasulnya dan keluarganya. Dia juga boleh dianggap sebagai cahaya keramat daripada Maha Berkuasa yang mengiringi ketibaan seorang Nabi dan keluarganya. Sebaliknya, Jerusalem menderita di bawah naungan musuh Allah yang kejam. Di sini mengingatkan kita pemerintahan Bukhtanasar tahun 587 sebelum Masihi dan Rom tahun 70 tahun Masihi. Dengan izin Allah, Kaabah tidak pernah tertakluk kepada Kristian sekalipun. Kaabah tidak pernah tertakluk kepada Kristian sekalipun Mekah dipenuhi dengan penyembah berhala. Begitu juga semasa Islam. Berita kekalahan tentera bergajah telah sampai ke segenap penjuru dunia tamadun. Habsyi iaitu Ethiopia mengekalkan perhubungan erat dengan kerajaan Rom, manakala Parsi di sebaliknya sentiasa bersiap sedia memerhati segala perkembangan sosiopolitik yang berlaku di sekitar negaranya. Akhirnya mengambil keputusan menakluki Yaman. Kebetulan kedua-dua empayar Rom dan Parsi paling berkuasa di dunia tamadun ketika itu. Peristiwa perlanggaran gajah memukau perhatian dunia tentang kemurniaan rumah Allah dan membuktikan bahawa rumah itu dipilih Allah demi kesuciannya. Selanjutnya, kalau ada di antara mereka mendakwa kenabiannya, maka kejadian Kudus akibat peristiwa bergajah akan membuktikan hikmat yang tersembunyi, betapa kebijaksanaan Maha Kuasa berada di belakang rumah Allah sekalipun dipenuhi penyembah-penyembah berhala dan menentang Kristian, mengatasi aliran fikiran manusia tentang sebab dan akibat.
Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Ghidaq, Maq, Maksan. Safar, dan Al-Abbas. Ya Ustazah? Ya, betul. Dia juga mempunyai 6 orang anak perempuan. Ummi, Al-Hakim, satu-satunya berkulit putih. Barah, Atikah, Safiyah, Arwa, dan Umaymah. Okey. Ustazah nak tambah sebelum kita masuk orang ketiga, Abdullah? Jadi patut kita ingatlah di sini pertama kita mesti ingat tentang tarikh lahir Nabi. Ada nanti kita akan jumpa ada yang kata tahun 557 bulan April 570. Ada yang kata ni sini Mac 571. Ada dekat-dekat lah tu. Itu lagi mengenai Abdul Muttalib ni kan. Mana dia punya tugas dia kat Mekah tu sebagai apa? Itu as-siqayah ar-rifadah. Dan dia juga berkuasa ke atas apa tu tempat mesyuarat tu? Tempat mesyuarat orang Arab tu. Apa dia panggil? Kat situ pun. Darul Arqam tu ke? Darul apa? Arqam. Darul Arqam. Darul Arqam. Kemudian ini tentang anak-anak dia kan. Anak dia yang diantaranya kita akan lihat yang akan menonjol nanti Abu Talib, Hamzah, kan, Abu Lahab, Al-Abbas kan. Yang menonjol nanti. Abu Talib, Hamzah, Abu Lahab. Abbas. Dia bapa saudara Nabi kan? Abbas rawi hadis tu lah ya Ustazah. Bukan ni apa ni anak dia lah anak Abbas ni pula Abdullah bin Abbas. Pun ada juga. Abdullah bin Abbas. Anak dia tu anak kepada Abbas yang jadi perawi hadis yang. Okey, itulah yang perlu kita ingat kan. Tak satu soalan. Tadi ada kata ketika itu juga Abu Talib bernazar untuk mengorbankan seorang daripada 10 orang anaknya kepada Kaabah sebab dia berjaya jadi yang berhak mata air suci Zam-Zam tu kan. Maknanya dia korbankan tu, maknanya anak tu di sembelih. Macam mana bentuk korban dia itulah. Anak tu diserahkan kepada anak tu akhirnya tidak jadi dikorbankan macam apa ni? Nabi Ismail. Macam Nabi Ismail lah kan tak jadi dikorbankan, ditukar dengan kibas. Ini tak jadi dikorbankan kerana melihat kepada pendapat apa rahib dia orang lah, ada tukang ni dia orang kata tak payah lah. Kita apa ni? Kita cabut apa? Cabut undi. Cabut undi ya. Kalau naik lagi nama dia baru kita sembelih. Kita letakkan 100 ekor unta. Kalau naik nama apa ni? Nama Ismail ni juga nama siapa? Anak dia. Salah seorang anak. Salah seorang anak dia. Dia mungkin Abdullah lah kot. Abdullah lah. Ini cerita Abdullah ni. Abdullah kan. Abdullah. Okey, terima kasih. Abdullah ni lah yang akan menjadi ni apa ni? Jadi bila nasihat daripada tukang sihir tukang ni dia orang tu, tukang nujum. Tak payahlah. Naik saja kalau nama dia juga kita letak di situ 100 ekor. Kalau kita buat tu undi tu naik lagi nama dia kita tambah lagi. Kita tambah 10 ekor unta kot. Lepas tu sampailah 10 kali buat tu duk naik ni juga. Nama Abdullah. Abdullah tu lah. Jadi sampai 100 tu mana cukup lah. Dekat tu je lah. Mana tu lah korban dia. Pada nak korban anak tu. Diganti daripada nak korban anak tu. Jangan main. Ya. Tu ada. Okey.
Ada Kita beri contoh pawang mengarahkan anak panah. Baca lagi. Ada di bawah tu contoh dia. Di bawah ni ada ni. Okey. Yang ketiga adalah Abdullah. Abdullah ialah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibunya bernama Fatimah, anak kepada Amru bin Aid bin Imran bin Makhzam bin Yaqa bin Murrah. Abdullah ternyata seorang paling kacak di antara anak-anak lelaki Abdul Al-Muttalib. Pemuda sederhana dan paling disayangi. Dia juga yang ditunjukkan anak panah ahli nujum untuk disembelih sebagai korban pada Kaabah. Apabila ke-10 anak Abdul Muttalib telah dewasa, bapa mereka mendedahkan rahsia nazar kepada mereka dan menyambut kenyataan itu dengan tenang serta akur. Nama-nama mereka tertulis di atas anak panah ahli nujum dan diserahkan kepada pelindung yang disayangi pawang Hubal. Anak-anak panah itu dikocok lalu dicabut. Satu daripada anak panah itu menunjukkan bahawa Abdullah akan dijadikan korban. Abdul Al-Muttalib kemudian membawa budak itu kepada Kaabah dengan sebilah pisau untuk menyembelih anak itu. Bagaimanapun Quraisy bapa saudaranya daripada puak Makhzum dan saudaranya Abu Talib cuba menghalangnya daripada meneruskan niat itu. Lalu dia meminta nasihat mereka tentang nazarnya itu. Mereka mencadangkan agar dia memanggil seorang pawang wanita untuk membuat keputusan tentang kemuskilan mereka. Pawang mengarahkan anak-anak panah itu hendaklah dicabut sebagai menghormati Abdullah atas dasar 10 ekor unta. Dia menyuruh supaya cabutan anak panah diulangi dan setiap kali dicabut, ia menunjukkan kepada Abdullah dan bermakna lagi 10 ekor unta ditambah. Perlakuan ini diulangi sehingga bilangan unta mencapai 100 ekor. Pada peringkat ini, anak panah menunjukkan kepada unta. Akhirnya, unta-unta itu disembelih sebagai ganti anak lelakinya dan Hubal berpuas hati dengan tindakan itu. Unta-unta yang kena sembelih terbiar di situ untuk dimakan oleh sesiapa jua, sama ada manusia atau haiwan. Peristiwa ini mengubah jumlah hutang darah yang lazim diterima di bumi Arab. Pada biasanya 10 ekor unta, tetapi selepas kejadian tersebut bertambah menjadi 100 ekor. Akhirnya Islam juga meluluskan jumlah itu. Satu hal lagi yang relevan dengan isu tersebut, apa yang diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku adalah dari keturunan 2 orang yang kena sembelih. Maksudnya Nabi Ismail dan Abdullah. Talib. Aminah anak Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab untuk berkahwin dengan anaknya Abdullah. Justru dari susur galur keluarganya ternyata paling terkemuka kedudukan kebangsawanan dan keturunan nasabnya. Bapanya ialah seorang ketua Bani Zahra, seorang yang dihormati. Mereka berkahwin di Makkah dan tidak lama selepas itu bapanya menyuruhnya ke Madinah untuk membeli kurma dan di sana dia meninggal dunia. Dalam versi lain, Abdullah pergi ke Syria dalam satu urusan dagang dan dalam perjalanan pulang dia meninggal di Madinah. Dia dikebumikan di rumah Al-Nabigha Al-Ju'aid
dan umurnya ketika itu ialah 25 tahun. Kebanyakan sejarawan menyatakan bahawa dia meninggal dunia 2 bulan sebelum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula mengatakan dia meninggal 2 bulan selepas kelahiran Nabi. Apabila Aminah dimaklumkan tentang kematian suaminya, dia mengabadikan kenangan dengan puisi sedih yang menyayat hati. Abdullah meninggalkan paling sedikit harta, 5 ekor unta, sebilangan kecil kambing, seorang hamba perempuan bernama Barakah, iaitu Umi Aiman, yang kemudian berkhidmat dengan Nabi sebagai pengasuh. Silakan. Itulah tentang Abdullah dan Aminah ni, kita tengok makna daripada keluarga segala keluarga yang sama lah daripada Quraisy juga kan. Dan masing-masing dikatakan mereka ni keluarga yang suci, yang tak ada berlaku perkara-perkara yang tidak baiklah, seperti kita kata penzinahan ke, perzina ke apa ke dalam keluarga ni, tak ada. Mana bersih. Mana itu diakui oleh ahli-ahli sejarah. Memang tak ada pun makna yang timbul tentang sejauh mana mana keluarga ni. Mana memang keluarga yang suci. Mana memanglah daripada sebab Allah nak pilih seorang nabi yang akan memimpin umat ini, itulah daripada keluarga yang sangat-sangat bersih lah. Mana yang tidak ada berlaku sesuatu yang mencemarkan keluarga itu, sama ada dari pihak Abdullah ataupun dari pihak Aminah, daripada Aminah yang seperti mana kita dengar dalam cerita tadi itu, mana memang keluarga yang sangat baik lah. Okey, itu je lah kot. Mana kita ingatlah tentang yang ambil tentang nombor. Mungkin dalam ni yang kita kena ingat tadi, itulah tarikh lahir Nabi kan. Tarikh lahir Nabi. Di sini dia kata bulan Februari atau awal Mac. Yang kita tengok selalu, itulah dia kata 20 April tahun 570. Ini pun di antara jugalah tarikh. Mana diperselisihkan lah tarikh, tetapi dekat-dekat lah. Dan kita kena ingat juga, iaitulah nombor 2. Itu 2 Nabi ni ayah dia meninggal semasa dia 2 bulan berada dalam kandungan ibu dia. 2 bulan berada dalam kandungan ibu dia. Dan juga tahun gajah, berlaku tahun gajah tu, itulah antara 50 atau 55 tahun sebelum kelahiran Nabi. Banyak lah, 50 hingga 55 tahun sebelum kelahiran Nabi. Okey, itu je lah kot. Kita tengok peranan ahli nujum lah. Peranan ahli nujum dalam membuat keputusan siapa yang menjadi korban Kaabah. Memang dia jadi budak. Okey, masuk bab ke-6 Ustazah. Masuk lah. Kita makin nak tahu lah. Okey. Bab yang ke-6, kelahiran Muhammad dan tempoh 40 tahun menjelang kerasulan. Yang pertama, kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Lahir di sebuah rumah hari Isnin, Rabiul Awal, semasa peristiwa Gajah dan 40 tahun pemerintahan Kisra Khosrow Nushirwan, atau bersamaan 20
atau 22 April 570 tahun Masihi, seperti mana yang dilaporkan oleh Sarjana Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri dan ahli falak Mahmud Pasha. April. 20 April. 22 atau 20 April lah. Hmm. Kata Ibu Muhammad, seperti yang dilaporkan oleh Ibnu Sa'ad, ketika hendak melahirkannya, semacam cahaya terpancar dari alat kelaminku lalu menerangi istana-istana di Syam. Laporan yang sama diriwayatkan oleh Ahmad Authority Arbad bin Sariyah. Beberapa laporan yang agak kontroversi menyatakan bagaimana tanda-tanda keagungan yang mengiringi kelahirannya seperti berikut. 14 galeri atau serambi istana Kisra retak dan tersembam ke bumi. Unggun api suci kaum Majusi terpadam dan beberapa buah gereja di Tasiksawa tenggelam dan runtuh. Ibunya segera menyuruh salah seorang untuk memaklumkan kejadian gembira itu kepada datuknya Abdul Muttalib. Betapa gembiranya datuknya datang menemui ibu Nabi, lalu mendukungnya ke Kaabah, berdoa dan mengucap syukur kehadrat Allah. Abdul Muttalib menamakan Muhammad, satu nama yang jarang terdapat di kalangan orang Arab pada masa itu. Datuknya mengkhatankan Muhammad pada hari ke-7 seperti yang dituntut adat Arab. Wanita pertama yang menyusukannya selepas ibu sendiri ialah Tuwaibah, bundik Abu Lahab, bersama anak lelakinya Masruah. Dia juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib sebelum itu dan kemudiannya Abu Salmah bin Abdul Al-Asad Al-Makhzumi. Tentang nama Muhammad kan. Dia kata tak ada orang pernah menamakan dengan nama Muhammad tu. Atau dia kata sini apa jarang dah. Jadi mana ada lah. Mana diceritakan. Tahu dalam buku ni ke buku mana? Dia ceritakan ada tiga orang. Dia mendengar daripada ahli kitab. Ahli kitab mana mungkin daripada Nasara tu. Dia kan. Dia dengar kita akan lahir di akhir zaman ni seorang Nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Jadi dia orang berilah nama kepada anak dia orang. Makna ada tiga orang yang bagi nama Muhammad sebelum daripada Nabi kita ni. Ada orang buat kajian kot. Ada orang buat kajian lah. Ahmad fil ar, Muhammad Ahmad fil sama ya Pak Ustazah. Namakan Muhammad atau nama yang jarang terdapat di kalangan maka ada lah juga. Dia kata tiga orang tu mereka mendengar daripada ahli kitab nama tu. Dia orang namakanlah anak dia orang. Tiga orang tu. Lepas tu okey. Alam bayi. Okey, yang kedua alam bayi adalah menjadi kezaliman bangsa Arab. Penghuni bandar menghantar anak-anak mereka jauh kepada kaum Badui untuk diasuh. Dan dengan demikian, anak-anak ini akan membesar dalam persekitaran sihat padang pasir. Di situ akan terbina jasmani teguh dan menguasai kemahiran asli bertutur serta perwatakan Badui yang terkenal kemuliaan bahasa dan terlepas dari angkara mungkar. Biasa berlaku di kalangan masyarakat yang kurang bergerak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diamanahkan kepada Halimah binti Abi Duwaid dari Bani Sa'ad bin Bakar. Suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza bergelar Abi Kabsah
dari puak yang sama. Nabi SAW mempunyai ramai saudara angkat, sama ada lelaki dan perempuan. Antaranya Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Juzama. Juzama. ni dot ke Ustazah? Juzamah binti Al-Haris, juga dikenali sebagai Asyams. Syaima. Ada orang bagi nama anak Syaima. Syaima. Oh. Syaima ni apa maksudnya Ustazah? Syaima tu lah anak ni berkat nama tu lah. Apa ni adik angkat apa ni? Adik angkat Rasulullah lah ni. Syaima. Saudara, mungkin saudara sesusu dia ke kan? Tak ada makna zaman tu kot. Okey, dialah yang mengasuh Nabi SAW dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, disusui oleh dua orang pengasuh yang sama, iaitu Tuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah, juga yang menyusukan Nabi SAW. Sebuah riwayat dengan bangga menceritakan bagaimana Halimah dan seluruh penghuni rumahnya dilimpahi rahmat mencurah-curah apabila bayi Muhammad SAW di bawah jagaan mereka. Ibnu Ishaq menceritakan bahawa Halimah memaklumkan bagaimana dia bersama suaminya dan bayi yang masih menyusu itu keluar meninggalkan kampungnya dengan ditemani beberapa orang wanita lain dari kabilah yang sama mencari kanak-kanak di sini untuk disusui, kata Halimah. Tempoh itu ialah tahun kemarau dan kebuluran dan tiada bahan makanan bagi kami. Saya menunggang seekor keldai betina. Kami juga cuma memiliki seekor unta betina tua. Dan kehendak Allah, kami tidak makan walaupun setitik susu. Bahkan pada malam hari, sukar kami memejamkan mata walaupun sejenak kerana anak-anak kami menangis kelaparan. Susu kering kontang dalam badan kami dan unta betina kami juga tidak diberi makan. Tetapi kami sentiasa berdoa mohon hujan dan mengatasi penderitaan kami. Akhirnya, kami tiba di Makkah dan mencari kanak-kanak untuk disusui. Tetapi tiada seorang wanita pun di kalangan kami yang sanggup menyusu bayi pesuruh Allah SAW. Bahkan sebaik sahaja diberitahu bahawa bayi itu seorang anak yatim, lantas mereka menolak. Apakah hadiah dapat dijanjikan oleh bapa bayi ini, seorang anak yatim? Apalah yang dapat dibuat oleh datuk dan ibunya? Justru mereka menolaknya dengan angkuh. Setiap wanita yang datang bersama kami ada anak untuk disusu dan apabila hendak berangkat pulang, saya berkata kepada suami saya, dengan izin Allah, saya tak mahu balik bersama wanita-wanita itu tanpa bayi. Saya akan mengambil anak yatim ini bersama. Suami Halimah berkata, tiada masalah dan mungkin Allah memberi rahmat melaluinya. Saya tidak punya pilihan lain melainkan membawa bayi ini bersama. Ketika saya mendukung dan mendakapnya untuk pulang ke rumah dan terperanjat amat sangat apabila mendapati susu badannya dengan banyak. Bayi meminumnya dengan sepenuh hati. Demikian juga saudara angkatnya. Kemudian mereka tidur dengan nyenyak padahal malam sebelumnya bayi itu sukar tidur. Sementara suami saya pergi mendapat susu unta betina dan sungguh memeranjatkan kerana dia mendapati susu dengan banyak pada unta itu. Dia memerah dan kami minum sepuas-puasnya. Bahkan malam itu kami tidur dengan lelap. Pada esok hari, suami memberitahu saya, Halimah, dengan kehendak Allah,
kamu patut faham bahawa kamu mendapat seorang anak yang berkat. Jawab saya harap begitulah dengan izin Allah. Riwayat juga menceritakan dengan jelas semasa Halimah dalam perjalanan pulang dan kehidupannya selepas itu, kerana selagi Nabi SAW tinggal bersama mereka, maka kemewahan yang dinikmati mereka, kedai yang ditungganginya ketika datang ke Mekah amat kurus dan hampir rebah. Tetapi kini boleh berlari dengan laju yang menghairankan Halimah dan rakan-rakannya yang mengembara dengannya. Ketika mereka mendekati perkemahan kabilah Sa'ad dalam perjalanan itu, mendapati bahawa kemewahan berada di pihak mereka. Tanah gersang kini ditumbuhi rumput dengan subur dan haiwan peliharaan kembali semula penuh dengan susu. Muhammad SAW tinggal bersama Halimah selama 2 tahun sehinggalah dia bercerai susu seperti mana yang diceritakan Halimah. Kami mengembalikan kepada ibunya, tetapi mohon dengan bersungguh untuk terus tinggal bersama kami kerana faedah yang menyelubungi kami dengan penuh keberkatan. Kami mendesak agar permohonan itu dikabul. Bahkan bimbang dengan penyakit yang melanda kota Makkah kelak menjangkitinya. Akhirnya mereka bersetuju permohonan itu dan Nabi SAW tinggal bersama kami sehingga baginda berumur 4 atau 5 tahun. Selanjutnya, riwayat Anas dalam Sahih Muslim menceritakan Jibril datang dan membelah dada baginda dan mengambil hatinya. Kemudian Jibril mengeluarkan darah beku dari dalamnya dan berkata, ini adalah sebahagian daripada syaitan yang menghuni di dalamnya. Kemudian dibersihkannya dengan air zam-zam di dalam mangkuk emas. Selepas itu, hati tadi dicantum semula dan diletak ke tempat asal. Budak-budak lelaki teman sepermainannya berlarian memberitahu ibunya, yakni pengasuhnya sambil berkata, sesungguhnya Muhammad SAW telah terbunuh. Mereka semua meluru ke arahnya tetapi mendapati tiada apa-apa yang berlaku. Cuma mukanya kelihatan pucat. Okey, silakan Ustazah. Ini mengenai, inilah kita boleh catatkan berlaku berapa kali pembedahan. Kan? Ini pembedahan pertama lah ni kan. Atas Nabi semasa mungkin umur dia berapa? 4 atau 5 tahun lah. Sebab 4 atau 5 tahun. Sebab dia duduk dengan Halimah mula-mula 2 tahun. Dikembalikan, kemudian diminta balik duduk dengan mereka. Jadi sampailah dia berumur 4 atau 5 tahun. Dalam masa itulah berlaku kejadian dibelah dada dia. Mana dibelah dada dia. Yang disebut di sini. Mana dilakukan oleh siapa tu? Jibril kan? Jibril. Jibril alaihissalam. Itu. Dulu kan ada Ustaz cerita masa usrah dulu kan yang peristiwa Jibril belah tu. Itu kira dah berusia kan. Yang kedua umur 8 tahun. Itu nikah. Yang kedua 8 tahun kan semasa mengembala kambing. Yang Ustazah cerita dulu berada di Makkah bersama dengan pakcik dia seorang dan seorang sahabat dia. Itu maknanya itu yang ketiga. Itu sebelum Isra kan? Sebelum Isra Mi'raj. Ya. Kita tengoklah, kita bilang lah ni pertama kali yang pertama ya. masa dia masih berada di Bani Sa'd dengan Halimah Sa'diyah. Tapi Ustazah, kita kadang sedih juga tengok dia macamnya Aminah tak bela dia daripada kecil. Ya. Budaya kita rasa kita dia bagi orang bela sampai umur 4 tahun tu. Kalau 2 tahun tu pulang balik, lepas tu dia ambil balik kan. Dia tak rasa bela anak dia lah. Mereka ada tujuan. Mereka ada tujuan bagi
bagi orang kampung menyusu. Orang kampung ni udara di sana Udara fresh, bersih. betul, Betul. udara bersih, betul, tak ada hiruk pikuk ni perkara-perkara yang tak baik. Yang kedua yang Biar penting sekali mungkar iaitu pun tak ada. mereka nak menjaga dari segi bahasa anak-anak tu. Cukup fasih. Bila dia duduk Bahasa dengan orang kampung tu, mana bahasa mereka cukup fasih. Kalau dekat bandar ni kan banyak dah hiruk pikuk, dah bahasa tak senonoh. Kita rasa sedih lah dengar. Budaya tercemar lah kalau kat bandar kan. So, Itu memang yang budaya besar. dia lah kan. Memang. Dan dia orang ni pula ada je pula susu. Kalau kita kan sekarang nak menyusu kan mengandung pun ada susu buat bersalin kan. Ni ambil upah kan. Dia jadi macam satu pekerjaan lah. Satu adat mereka lah. Kan? Yalah. Apa keistimewaan Badui, Ustazah? Apa keistimewaan Arab Badui? Badui kan dia duduk di padang pasir kan. Padang pasir. Dan ketahanan dia mental fizikal. Dia punya mental fizikal dia very strong. Dia terdidik dengan itulah. Sikap yang baik lah. Okey. Kita apa ni? Yang bab ketiga, bukan bab ketiga, poin ketiga, kembali ke pangkuan ibu tersayang. Selepas peristiwa di atas, Halimah amat bimbang tentang keselamatan Nabi SAW, lantas memulangkannya kepada ibu sendiri dan tinggal bersama ibunya sehingga berumur 6 tahun. Tak lama. Lepas pembedahan tu. Mana dia duduk dalam setahun dua juga lah. Setahun dua juga dengan ibu dia kan. Dia sebab lepas 6 tahun ni dapat duduk dengan mak dia sekejap. 6 tahun mak dia meninggal. Mak dia meninggal kan. So makna tak sampai setahun kot. Masya Allah. Duduk dengan mak dia. Aduh. Kita rasa tak sampai hati. Tu sedih. Masya Allah. Pisah dengan mak. Aduh. Kita bagi apa ni, pengasuh Indon bela. Indon masalah. Allahu Akbar. Pasal itu Nabi masa bila Halimah datang tu dia sayang sangat, dia bentang dia punya apa tu bagi duduk atas redak tu kan? Bentang dia punya redak dia sayang sangat sebab dia membesar dengan orang tu kan. Masya Allah. Itulah. Okey. Sebagai pengingati Allah yarham suaminya, dia menziarahi kubur suaminya di Yathrib iaitu Madinah. Dia memulakan perjalanan sejauh 500 km bersama anak yatimnya, hamba perempuan bernama Ummu Aiman dan bapa mertuanya Abdul Muttalib. 4 orang lah. Nabi, Ummu Aiman dan Atiyah. Tu ada. Okey, dia menghabiskan masanya di sana selama sebulan dan kemudian pulang ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa dalam perjalanan antara Makkah dan Madinah. Yang keempat, peringkat keempat, kepangkuan datuknya yang belas kasihan. Abdul Muttalib membawa budak itu ke Makkah. Dia terlalu kasihan melihat anak yatim piatu yang kematian ibunya baru-baru ini dan sudah pasti menambah penderitaan hidupnya. Abdul Muttalib terlalu menyayangi budak ini lebih daripada anak-anaknya sendiri. Dia tidak membenarkan budak ini bersolat seorang diri di tempat sunyi. Satu contoh betapa sayangnya melebihi daripada anak sendiri. Ibnu Hashim meriwayatkan sebuah tilam Ibnu Hisham ni ahli apa ni? Ahli sejarah lah. Ibnu Hisham dia ada satu buku nama apa ni? Sejarah Nabi kan. Sejarah Ibnu Hisham, buku sejarah nama tu nama Ibnu Hisham. Komplit lah dalam tu dia cerita tentang Nabi kan. Ibnu Hisham. Sorry Ustazah salah. Tak apa. Ibnu Hisham meriwayatkan
Sebuah tilam diletak di bawah bayangan Kaabah untuk Abdul Muttalib duduk. Dan anak-anaknya duduk di sekeliling tilam itu sebagai menghormati bapa mereka. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tilam itu. Bapa-bapa saudara lain akan mengubah kedudukan budak itu sekiranya Abdul Muttalib turut hadir. Tetapi Abdul Muttalib akan berkata, biarkan dia di situ. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa budak ini mempunyai kedudukan istimewa. Lazimnya, dia akan mendudukkan budak itu di atas tilamnya sambil menepuk-nepuk pada belakang budak dan bergembira dengan apa yang dilakukan budak itu. Nampak-nampak Ustaz kan? Nampak-nampak Ustaz. Macam atuk dengan cucu kan. Sayang kat Masya nenek dia. Allah. Jangan ubah dia. Biar dia di situ. Masya Allah. Masya Allah. Okey. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun, 8 tahun 2 bulan dan 10 hari. 8 tahun 2 bulan 10 hari. datuknya pula meninggal dunia di Makkah. Tugas memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tangan bapa saudaranya Abu Talib, saudara lelaki bapa Nabi. Abu Talib tadi tu. Abu Talib yang lain. Abu Talib. Abu Talib anak kepada Abdul Muttalib. Saudara kepada Abdullah lah kan. Okay. Abu Talib memelihara budak itu sebaik mungkin. Dia menganggapnya sebagai anak sendiri bersama anak-anaknya. Tetapi ternyata sayangnya lebih daripada mereka. Dia menghormati budak itu dengan penuh takzim dan memandang tinggi. Dia memberi perlindungan ke atas anak saudaranya selama 40 tahun dan memberi segala sokongan dan penjagaan yang termampu. Perhubungannya dengan anak-anak lain bergantung kepada layanan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia ni? Perhubungannya dengan anak-anak lain bergantung kepada layanan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau anak dia baik dengan buat dengan baik Nabi. dengan Nabi, dia baik lah. Dia pun baik. Masya Dia Allah. pun banyak agak anak 10 ke Abu Talib ni. 10 Dia anak dia. 10. Macam mana Dia- orang tak marah no? Tapi ada ke yang tak ada kan yang marah kan? Bila Yang Anak Abu Talib tak semua juga yang Islam. Anak Abu Talib ada tak yang macam cemburu dengan Nabi masa masa dia tinggal bersama tu? Tak ada cerita kan? Ada Tak cerita ada. tak dengar pula. Hmm, Anak tak Abu ada. Jahal ada. Anak Abu Jahal yang kahwin dengan anak Nabi tu ada. Iklimah. Abu Jahal tu Abu Akram. Lahab. Anak Abu Lahab. Okey. Okey. Seorang otoriti Jalhamah bin Arfuta bernama Ibnu Asakir. Sin ya? Ibnu Asakir. Asakir. Okey. Seorang otoriti Jalhamah bin Arfuta bernama Ibnu Asakir meriwayatkan, aku datang ke Mekah dalam tahun tiada berhujan. Maka lalu berkata Quraisy, wahai Abu Talib, lembah ini menjadi kering kontang dan kanak-kanak kelaparan. Mari kita berdoa memohon hujan. Abu Talib pergi ke Kaabah bersama budak muda ini yang kelihatan sangat kacak bagai bulan purnama. Sementara awan hitam berada di atas kepalanya. Abu Talib dan budak berdiri di sisi tembok Kaabah sambil bermohon minta hujan. Segera awan berkumpul dari segenap penjuru dan hujan turun dengan lebat serta menyebabkan air mata memancar dan pohon tumbuh dalam bandar dan di desa. Air mata air lah, bukan air mata orang. Bukan menangis. Air mata air. Air mata air. Menangis, air mata air. air mata air. Menyebabkan mata air. Air mata.
Air mata air. Okey. Yang kelima, Bahira, seorang padri. Tatkala pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, dia mengikut bapa saudaranya Abu Talib berdagang di Syam. Apabila tiba di Bushra, sebahagian daripada Syam, tidak jauh daripada Hauran yang terletak di bawah kekuasaan mereka Busra ni bertemu. kan, Busra ni kan, bukan Bashin ya, Basot. Oh, Ni nama tempat ni, nama tempat. Bukan Busra. bukan nama saya. Basot. Basot. Basot Ro. Kalau kita pergi sana Jordan, ada kita akan lalu lintas kat ni. Kat tempat ni. Bandar Busra. Busra. Busra Basrah. Basrah lain pula kan? Basrah di Iraq kan? Basrah Kufah di Iraq. Ni Busra, Basot Ra, ya tu. Yang macam nama saya tu, tapi Sot. Busra. Dia ada di inilah di Syam. Syam. Jordan. Syria. Oh, di Syria. Okey, Ustazah. Okey. Tidak jauh daripada Hauran yang terletak di bawah kekuasaan Rom, mereka bertemu seorang padri bergelar Bahira. Nama sebenarnya Georges. Yang baik hati dan menjamu mereka makan dengan banyak serta enak. Dia tidak pernah melayan atau menyambut kedatangan seseorang begitu hebat sebelum ini. Dia sudah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabat salam dengan Nabi. Inilah ketua bagi semua manusia. Allah memutuskannya bersama risalah yang kelak memberi hikmah kepada seluruh insan. Abu Talib bertanya, bagaimana anda tahu semua ini? Jawabnya, apabila anda muncul dari arah Aqabah, semua batu dan pokok tunduk sujud yang biasa dilakukan hanya kepada Nabi. Saya juga kenalnya pada mohor kenabian terletak di bawah bahunya bagaikan sebiji buah apple. Kami maklum hal ini melalui kitab-kitab kami. Dia juga menasihati Abu Talib agar menghantar budak itu pulang ke Makkah dan tidak payah mengajaknya ke Syam kerana bimbangkan orang Yahudi. Abu Talib terima nasihat itu dan menghantarnya pulang ke Makkah dengan beberapa orang hamba lelaki. Ni ahli kitab ya Bahira ni. Iyalah. Ni ke masa tu zaman tu belum seleweng lagi tak? Dalam kitab dia dah tertulis dah kan? Dia pun dah tahu, dah kenal, masya-Allah. Tahu, dah maklum. Mereka ni kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka. Saudara maklum. Apa tanda yang ada pada Nabi, apa tanda apa semua Semua dia dah tahu kan, masya-Allah. sebab bila dia jabat tangannya dia tahu dah. Dah tahu dah. Sudah Nabi. Okey. Okay. Yang keenam, perang suci agama. Beritahu dia. Okey. Belum pun berusia 15 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyaksikan peperangan agama berterusan yang menimpa mereka serta mengorbankan jiwa buat beberapa tahun akibat perselisihan antara Quraisy dan Banu Kinana di satu pihak dan Qais Ailan di pihak lain. Ia dinamakan begitu kerana hak mereka dicabuli dalam bulan-bulan terlarang. Harb bin Umayyah, seorang yang mempunyai kedudukan baik serta dari keturunan terhormat, biasanya menjadi ketua orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Dalam salah satu medan pertempuran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas di pihak bapa saudaranya tetapi tidak mengangkat senjata menentang musuh.
Tugasnya dikhaskan untuk mengumpul anak-anak panah musuh yang jatuh dan menyerah kepada bapa saudaranya. Pasal bapa saudara dia ni yang mana? Saya nak Abu faham. Talib. Hmm. Abu Talib Ustazah kan? Yang ada pada masa tu kan. Sedih lah no. Talib ni bukan Islam Ustazah. Belum lagi lah kan. Dia memang belum. tak Islam. Ini agama Hanif lagi, masih lagi agama Hanif kan? Nabi Ibrahim. Sayang anak buah dia. Kan? Dia Bukan dapat mempertahankan Nabi kerana masyarakat di sana menghormati dia Ustazah. Ya. Menghormati dia. Dia dengan dia kabilah-kabilah dia menghormati. Kata-kata dia tu dipakai oleh orang di situ. Disegani. Orang yang disegani. Disegani. Yes. Dan dia Nabi pun memang tegas apabila bapa saudara dia pujuk dia, dahlah Muhammad, tak payahlah untuk ajak-ajak orang macam awak buat sekarang ni. Tapi dia kata apa tu? Kalau diletakkan law wada' fi yamini, kalau mereka tu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan tugas ini, aku tak akan tinggal melainkan aku binasa bersamanya. Mungkin aku menang atau aku binasa bersamanya. Itu tegas dia kepada bapa saudara dia bila dia dipujuk bapa saudara dia supaya tinggalkan tugas tu. Okey. Yang ketujuh, Konfederasi Al-Fudul. Al-Fudul. Fadat waw lam. Fadat waw lam. Al-Fudul. Fadat waw lam. Al-Fudul. Konfederasi Al-Fudul. Fudul. Kalau Jawi dia Ustazah? Alif lam fa dad waw lam. Lam fa. Waw. Al-Fudul. Dal. Lam. Dam. Fadau. Fadau. Panggil al-hilful fudul. Fudul. Dad waw lam. Fudul. Fadat waw lam. Al-Fudul. Okey. Apabila kembali aman di akhir peperangan itu, mereka terasa betapa perlunya membentuk satu kesatuan atau konfederasi di kalangan mereka di Makkah untuk menentang keganasan dan kezaliman serta mengembalikan hak si lemah dan mengatasi kehidupan yang melarat. Wakil Bani Hashim ialah Banu Al-Muttalib, Asad bin Abdul Al-Uzza, Zahra bin Kilab dan Ta'im bin Murrah. Mereka diundang hadir di rumah seorang tua terhormat, Abdullah bin Jada'an At-Taimi, untuk bersetuju menyertai satu konfederasi yang kelak mengadakan butiran di atas. Selepas diangkat ke taraf kerasulan paling mulia, pesuruh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan permuafakatan ini dan membuat ulasan amat positif. Aku menyaksikan satu permuafakatan di rumah Abdullah bin Jada'an. Dia begitu menarik pada pendapat aku daripada sekawan ternakan. Bahkan pada tempoh perkembangan Islam, aku bersedia menerima undangan untuk hadir dalam mesyuarat seumpama itu sekiranya dijemput. Siapa yang berkata ni? Nabi. Nabi yang kata. Ini Nabi yang berkata. Nabi buat ulasan. Yes. Okey. Sebenarnya Ustazah, ketika ni umur dia baru 15 tahun. 15 Belum lagi dilantik kan. Dia cakap 15 lepas tu lah. Dia cakap 15 tahun. 15 tahun. Ya, itulah 15 tahun dalam lingkungan form 3 lah anak-anak kita. Tu anak-anak kita dilatih Balik. sekarang. Dia balik lah kan sepatutnya.
Yelah, tapi bukan semua anak-anak kita boleh bercakap seperti itu kan. Masya Kalau tak Allah. jadi latih Fatih. Jadi sekarang di sekolah-sekolah agama memang anak-anak dilatih berbicara. Sampai ada apa dia? Ya. Itulah insya-Allah. Okey. Sebenarnya semangat konfederasi ini serta muzakarah dalam majlis itu menandakan satu penyimpangan dari zaman jahiliah yang bangga dengan kabilah masing-masing. Konvensyen digambarkan oleh seorang penulis menunjukkan seorang dari kabilah Zubair turut hadir di Makkah sebagai saudagar dan menjual komoditi dagang kepada Al-As bin Wa'il Asy-Syahmi. Sahmi. Asy-Syahmi. Sin bukan sin. Sahmi. Oh, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. As-Sahmi. Sin ha mim ya. Hamim ya Sayangnya dia mencari helah untuk mengelak daripada membayar harga barang-barang itu. Pedagang tadi meminta bantuan daripada kabilah Quraisy yang lain tetapi mereka tidak mengendahkannya. Dalam keadaan kecewa, dia mendaki ke puncak sebuah gunung dan melaung dengan sekuat hati sambil menyebut beberapa ayat membantah ketidakadilan menimpa ke atas dirinya. Dalam pada itu, Az-Zubair bin Abdul Muttalib terdengar mengenai penubuhan konfederasi dan berusaha mendapatkan maklumat selanjutnya. Hasilnya, kedua-dua pihak tersebut tadi merujuk kepada konfederasi dan sekaligus satu persidangan diadakan dan mendesak Az-Zubaidi membayar harga barangan kepada Al-As bin Wa'il. Oh, macam tu. So terbatas dia. Dia punya pakatan tu. 8. Tugas Muhammad pada peringkat awal. Ketika mudanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sebarang pekerjaan tertentu. Namun, ada riwayat menceritakan bahawa baginda bekerja sebagai gembala kambing untuk Bani Sa'ad di Makkah. Ketika berusia 25 tahun, baginda pergi ke Syam sebagai seorang saudagar bagi pihak Khadijah radhiyallahu anha ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq melaporkan bahawa Khadijah seorang peniagawati yang mewah serta berkedudukan mulia. Lazimnya, dia mengupah orang lelaki menjalani perniagaannya dan menawarkan sekian peratus keuntungan. Orang Quraisy terkenal sebagai satu kaum peniaga. Dan apabila terdengar Khadijah akan kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi amanah dan pekerti baik, dia lantas memanggil Muhammad. Dia menawarkan sejumlah wang untuk berdagang di Syam bagi pihaknya dan akan membayar upah tinggi berbanding dengan orang lain. Khadijah juga mengirim seorang upahan wanita, Maisarah, untuk mengirimi baginda ke Syam dan baginda bersetuju membawanya bersama ke sana untuk berniaga. Yang 9 nombor 9. Mulalah Nabi nak akan berjumpa dengan Khadijah ni. Seterusnya kan. Ini titik permulaannya lah. Itu mengambil Nabi sebagai menguruskan perniagaan dia lah. Di Islam. Masa umur 25 tahun. Masa ni umur Nabi 25 tahun. Khadijah masa tu umur berapa tahun? 45. Masa kahwin ni masa Nabi kahwin 25 kan? 25. Khadijah 40. 40 ke 45? 45 dah. Hah? 45. 20 tahun kan beza dia. Berapa? 20 tahun kan beza. 20 tahun. 15 tahun. 15. 15. Rasanya Dia 40. kahwin umur 25, Khadijah 40. 40. Kalau tak silap.
ada juga cerita mengatakan bukan 40, itu muda lagi daripada tu, tapi dia pakai pasal apa ni, Nabi muda sangat kan, 25. Dia kata adalah cerita, saya dengar dalam salah satu dalam apalah Quran Time dia sebut. Bukan tapi dia Dia- ambil kat, Kalau macam ikutkan Rasul dia 25, lepas tu dia menerima wahyu umur 40 kan. So 15 tahun. 15 tahun menerima wahyu. Selepas tu dia semasa Khadijah wafat dia berumur 53 kan. Siapa dia? Betul. Khadijah. So Khadijah. 50 Khadijah wafat. Khadijah berumur 65 tak? dan nak ceritanya Khadijah tu taklah setua 40. Tak. Nak Ya ke? ceritanya. Dia kata Tak Oh, sure. kalau saya Macam juga Nabi kahwin dengan Aisyah kan. Aisyah orang kata, dan dalam cerita kata 9 dia tahun. umur 9 tahun, tapi taklah 9 tahun sebenarnya, dia belasan tahun lah. Tak tahu cerita dia macam tu orang tak. Maknanya saya dengar dia bersatu semasa belasan tahun. Dia bersatu Wala- dengan Aisyah. Ya, walaupun serumah 9 tahun. 9 tahun 9 tahun. Tapi dia tak bersama. Bersatu Dijodohkan semasa 6 tahun. Masya Allah. Tapi bukan Siti Khadijah. Aisyah, Nabi meninggal umur dia baru 18 tahun. Kalau tak silap anda baca. Aisyah. Aisyah. Ya. Aisyah umur 18. Dia meninggal. Okey. Dia kena ada calculation sikit lah baru nampak. Dia kata pasal dia semuanya, dia kata point dia tak nak menggambarkan Khadijah tu macam tua sangat. Sebenarnya sebab tu Nabi pun tertarik pada Khadijah ni, masih cantik lah, maknanya bukan 40 tu dia kata. Bukan. Itu menunjukkan wanita ni dia wiser umur 40. Wiser dalam dan luar. Dalam dan luar dia cantik. Tapi dalam cerita Rasul Nabi yang saya baca pula, memang Khadijah itu lahir memang di awal daripada Nabi lah kan. Sebab kelahiran Nabi itu dia tahu tau. Dia sama menyambut kelahiran Nabi. Jadi cuba you fikir, kalau Nabi lahir dia dah besar dah. 15 tahun lah, betul lah. Dia dah besar hampir 15 tahun. Yes, betul. Kelahiran Nabi tu masa Dia lahir wafat umur dia berapa ya? Khadijah wafat umur berapa ya? ada satu cerita saya baca Khadijah wafat umur 65. Lebih kurang macam tu. Rasulullah umur 50. Lagi satu kan kita kata esok ahli-ahli syurga dalam 30-an. Maknanya Cantik. 33. maksudnya pasal tu Siti Khadijah walaupun 40 masih cantik lagi. Dia golongan bangsawan macam kita sekarang lah, tepek macam-macam, cantik ya kita pun. 60 pun cantik. Kan? Belum cantik lagi. InsyaAllah. Okey. Okey, teruskan. Yang ke-9, perkahwinannya dengan Khadijah. Sekembalinya ke Makkah, Khadijah mendapati wang begitu banyak berkat keuntungan berlipat ganda daripada kebiasaan. Wanita upahannya pula memberitahu tentang pekerti Muhammad, amanah, berhemah tinggi, ikhlas dan dipercayai. Kini dia insaf bahawa sudah sampai masanya untuk berumah tangga. Ramai orang kenamaan ingin mengahwininya, tetapi dia sentiasa menolak setiap percubaan mereka. Dia mendedahkan rahsia hatinya kepada sahabatnya Nafisa, anak perempuan Mania. Lantas segera pergi menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa berita gembira. Baginda bersetuju dan meminta bapa saudaranya menemui bapa saudara Khadijah untuk berbincang tentang hal itu. Akhirnya berkahwinlah mereka. Ikatan perkahwinan mereka disaksikan Bani Hashim dan ketua-ketua Mudar. Semua ini berlaku selepas Nabi pulang dari Syam. Sebagai hantaran nikah, Baginda menghadiahkan sebanyak 20 ekor unta. Khadijah
Khadijah pada waktu itu berusia 40 tahun, dianggap sebagai seorang wanita terbaik dalam nasab keturunannya dari segi kekayaan dan kebijaksanaan. 40 tahun Betul. Dengan Okey. 25 tahun. Ini perkahwinan ketiga beliau kan? Perkahwinan ke Khadijah. Khadijah. Khadijah pernah berkahwin sebelum kahwin dengan Nabi. Ya, dia Dua. berkahwin 2 kali. Halah kan? Suami dia nama Halah. Halah satu lagi Atik. Ada dua suami. Oh, ni third marriage lah. Ketiga. Marriage. Datin, seorang lagi suami dia nama apa? Khalah. Halah dan yang satu lagi Atik. Atiq. Ain ta ya qaf. Yang satu lagi Abu Halah. Dia Atiq. Abu Halah. Ha alif lam ta marbutah. Oh, kalau tak dia mencatatkannya sampai ini kita akan tahu ya. Inilah penulis-penulis rawi yang kita hargai lah. Okay. Baginda tidak mengahwini wanita lain sehinggalah kematian isterinya. Khadijah. Khadijah melahirkan kesemua anak-anak baginda kecuali Ibrahim, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, dan Abdul yang bergelar Thayyib dan Tahir. Kesemua anak lelakinya meninggal dunia ketika masih kecil, sementara anak perempuan kecuali Fatimah meninggal semasa hayatnya. Fatimah kembali ke rahmatullah 6 bulan selepas Nabi wafat. Kesemua anak perempuan baginda menyaksikan kebangkitan Islam dan memeluk agama itu dan kemudian berhijrah ke Madinah. Ini cantik kita ni. Ustazah, silakan. Semuanya anak dia kata semuanya memeluk agama Islam lah. Sehingga kan kepada siapa? 2 orang anak dia Ummi Kalsum dengan siapa? Ruqayyah kan? Kahwin dengan anak Abu Lahab. Kahwin dengan anak Abu Lahab. Ikramah. Ikrimah Abu Jahal. Abu Jahal. Apa nama apa? Atid dengan Utaid begitulah. Nama dekat sama tu. Sampai satu ketika bila Abu Lahab ni bermusuh dengan Nabi, dia suruh cerai. Allah. Anak tu masih dalam duk kasih sayang kan. Suruh cerai, paksa suruh cerai. Cerailah. Kedua-dua anak Nabi tu. Ruqayyah dengan Ummi Kalsum ke? Ummu Kalsum. Itu yang Nabi berdendam dengan Abu Lahab ni. Ya. Dia berdendam. Perkataan berdendam tu macam tak sesuai. Bukan Nabi tak dendam. Abu Lahab lah berdendam. Mula dia setuju bagi kahwin anak dia. Lepas tu setelah dia Masuk Islam. dia terlalu ni sangat dengan Nabi, dah dia suruh cerai paksa. Suruh cerai. Ada hikmah ada ustazah, lepas tu dia perkahwin dengan Saidina Uthman lagi bagus. Ya, betul. Itu yang masa dia paksa anak Nabi bercerai dengan anaknya, lepas tu dia tanya rombongan. Ini yang saya baca lah. Dia kata, apa Muhammad cakap apabila anaknya dia terpaksa bercerai? Itu yang Nabi cakap, dia terlalu marah. Dia kata satu ketika nanti bala akan turun kepada anak mereka tu. Dan ternyata masa tu dalam satu peristiwa mereka diterkam oleh singa. Masa dalam satu pengembaraan, dia orang berdua ni dengan kabilah dia berhenti satu tempat. Jadi dia diganggu oleh singa. Jadi tiba satu ketika kan bila dikepung-kepung, dihalau-halau, dia lari-lari. Tiba satu ketika malam kematian dia orang berdua tu, singa tu tak lari, seolah-olah singa tu utusan daripada Allah menyempurnakan sumpah macam saya nak cakap Nabi Muhammad yang dengan Abu Lahab tu. Dia kata dia terkam anak Abu Lahab 2 orang
walaupun Sekali. dikepung dengan askar-askar dia lah. Jadi matinya kedua-dua anak Abu Lahab bekas menantu Rasulullah itu macam atas sumpah Rasulullah lah. Itu yang saya dapat. Yalah. Duduk bukan dalam Islam, sayang no. Itu bukan Islam lah. Okey, nombor 10 Membina semula Al-Kaabah dan isu orang perantaraan. Orang Quraisy mula membina semula Al-Kaabah. Assalamualaikum. Ustazah nak ambil cucu. Ambil cucu. Kelima. Kita tangguh kot nah. Okey. Kita tangguh kat nombor 10. Tangguh. Lah sebab pun dah masuk azan pun dah masuk. Okey, nombor 10. Nombor Ada 10 akan datang. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Esok ada kan? Esok ada. Esok ada kita baca pakai buku tu buku lah. baru. Baca buku baru. Kalau kita nak pakai buku baru, bunda-bunda tak dapat ikutilah kan? Atau yang Bonda-bonda ada 2 orang je kata Syafiqah. itulah kalau yang lain-lain pun ada yang belum dapat lagi buku tu walaupun baru sampai. Tak apa. Yalah, tak nanti ulang balik lah. Tak apa nanti kita baca kalau yang Tengoklah terlepas. saya bawa tajuk lain ke apa ke kan. Alah sayang Ustazah setengah sedap lah tajuk tu. Sedap lah Ustazah. Ya, tajuknya sedap. Tengah juga ni lah kita kena standby KIV. Okey. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. KIV untuk meraihkan benda-benda tu lagi. Dia orang satu bab pun tak ni lagi. Kita tak mula ada ketinggalan. Tengoklah keadaan dia macam mana. Kalau tajuk lain. Okey lah. Saya tangguhkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, bye.